Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca sama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah al khairu kulluhu bi yadillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masuk pada malam yang keempat. Kita sampai pada bab waktu-waktu salat, fasal waktu-waktu salat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi awqatis salati. Awqatus salati khamsun. Awwal waqti zuhri zawalu syamsi wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mithlahu ghayra dhilli listiwa'i. Wa awwal waqtil asri idha sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Wa akhiruhu ghurubus syamsi. Wa awwal waqtil maghribi ghurubus syamsi wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmari. Wa awwal waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmari wa akhiruhu tulu'ul fajris sadiqi. Wa awwal waqtis subhi tulu'ul fajris sadiqi wa akhiruhu tulu'us syamsi. Fasal waktu salat. Waktu-waktu salat ada 5. Yang ni waktu salat. Dulu sebelum ada jam tu ikut yang ni lah. Kalau sekarang dah ada jam, kita pun dah ada takwim apa semua, kita ikut yang tu lah, lebih mudah. Untuk lebih memudahkan kita ikut takwim tu lah. Baik. Waktu-waktu salat ada 5. Yang pertama zuhur. Bermula waktunya ketika tergelincir matahari dari tengah langit. Dan akhir waktunya ketika bayang-bayang suatu benda telah sama dengannya selain dari bayang-bayang istiwa, bayang-bayang tengah. Jadi tengah langit tu matahari duk terpacak tengah tu, dah agak ke barat sikit. Jadi agak ke barat sikit tu maksudnya masuklah waktu zuhur. Akhir waktu dia apa? Kalau macam contohlah kita berdiri tengah, kita pacak kayu lah, satu tombak tu tengah panah. Jadi matahari dah pergi sana, kita nampak bayang tombak tadi tu sama dengan dia. Sama dengan tombak tadi tu, kiraan kita lah. Itu maknanya waktu zuhur dah habis. Kemudian waktu asar, yang kedua asar. Bermula waktunya apabila bayang-bayang suatu benda telah sama dengannya dan ditambah sedikit. Tadi maksudnya habis waktu zuhur tadi, bayang tadi dia lebih sikit daripada tombak, maknanya masuklah waktu asar. Dan akhir waktunya apabila terbenam matahari. Waktu asar habis apabila terbenam matahari. Matahari tenggelam, habislah. Mayasak, qada lah. Kira kalau tak semayasak lagi, qada. Maghrib. Bermula waktunya terbenam matahari dan akhir waktunya tenggelam syafaq merah atau mega merah. Jadi
terbenam matahari sampai kita nak tengok matahari tu kita nampak lah. Sebab tu kalau kiraan ada qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i. Ada beberapa bab-bab ni depa kalau tak silap saya antara qaul qadim atau qaul jadid saya lupa, tapi Imam Syafi'i pernah berpendapat bahawa waktu solat maghrib kita azan, lepas tu kita wuduk, lepas tu kita solat 5 rakaat. Maksudnya ya waktu dia lah, kadar waktu dia. Contoh kita sembahyang maghrib, azan, kita wuduk, bersiap-siap lah, pakai baju apa semua. Kemudian kita sembahyang, kita iqamah, kita sembahyang maghrib 3 rakaat, kita sembahyang sunat 2 rakaat. Yang tu sahaja waktu maghrib. Lebih tu habis dah waktu maghrib. Jadi siapa lepas tu kena qada. Tu menurut Imam Syafi'i, ada pendapat dia. Imam Syafi'i pernah mengeluarkan pendapat semacam itu. Saya tak pasti sama ada qaul qadim atau qaul jadid. Rasanya qaul jadid yang itu. Baik. Kemudian kita nak mudah, kita ikut ni lah kalender tu, takwim tu. Tapi kata guru-guru kata, ustaz-ustaz kami kata, kalau waktu solat ni 5 minit lagi nak masuk waktu solat yang baru, dah dianggap habis masa dah. Contoh waktu zuhur. Waktu zuhur misalkanlah 1.30. Maknanya 1.25 tu sebenarnya dah dianggap habis masa dah. Jadi sengaja pihak takwim ni sengaja mereka lebihkan tu sebab nak berhati-hati. Takut solat tak masuk waktu lagi. Macam tu. Jadi kita solat ni jangan sampailah hujung-hujung waktu, sebab tu masuk waktu 15 minit kita solat. Baik. Kalau maghrib awal. Kalau maghrib memang awal. Waktu maghrib ni memang cukup singkat. 4 isyak. Bermula waktunya tenggelam, yakni hilang syafaq merah, dan akhir waktunya terbit fajar sadiq. Terbit fajar sadiq kita nampak lah, kalau pagi-pagi itu nampak. 5. Subuh. Bermula waktunya terbit fajar sadiq dan akhir waktunya terbit matahari. Jadi subuh ni habis apabila terbit matahari. Al-ashfaqu thalathatun, ahmaru wa asfaru wa abyadu. Al-ahmaru maghribun wal asfaru wal abyadu insya'un wa yundabu ta'khiru salatil insya'i ila ayyaghiba syafaqul asfaru wal abyadu. Syafaq, mega ada 3 jenis. Dia ada 3 warna. Merah, kuning dan putih. Syafaq merah adalah tanda waktu maghrib. Waktu maghrib. Syafaq kuning dan putih adalah tanda waktu isyak. Jadi katanya waktu syafaq putih ini tengah malam. Dan disunatkan melambatkan solat isyak sehingga hilang syafaq kuning dan putih tersebut. Jadi tengah malam tu memang solat isyak ni dia disunatkan untuk kita akhir 1/3 malam. Maksudnya bagi lajak 1/3 malam dulu baru kita solat. Contoh waktu malam dia ada, contohlah misalkan 6 jam. Kita bagi lalu dulu 2 jam. Baru kita sembahyang isyak. Yang tu yang baik macam tu. Tapi kita sekarang buat lepas maghrib kita ada kuliah maghrib. Pihak masjid biasanya buat kuliah maghrib. Kalau macam tu kita teruslah. Kalau masuk solat isyak tu lajaklah sikit dalam 15 minit, kemudian kita sembahyang isyak. Kalau biasanya kalau di Hadramaut subuh 25 minit baru depa qomat. Azan tunggu 25 minit baru depa qomat. Zuhur 30 minit. Asar 30 minit. Maghrib ini 5 minit. Tu qomat. Kalau isyak 30 minit. Depa tunggu setengah jam. Baru qomat. Yang tu yang elok lah. Dan lah, jadi sempatlah kita ni dengar azan, kita sempatlah nak buang hajat apa semua, berwudu, tutup aurat apa semua tu sempatlah kita. Okey, baik. Faslun fil awqatil lati tahrumu fiha as-salatu. Tahrumu as-salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi 5 awqatin 'inda tulu'i asy-syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول وعند الاصفرار حتى تغرب
wa ba'da salati subhi hatta tatlu'a syamsu wa ba'da salati al-'asri hatta taghruba. Fasal, waktu yang diharamkan untuk solat. Yang ni waktu ni kita tak boleh solat. Solat yang jenis macam mana ada disebutkan. Haram melakukan solat yang tidak mempunyai sebab yang mendahuluinya. Solat yang tak ada sebab yang mendahului. Contoh solat yang ada sebab lebih dulu. Sembahyang apa? Sembahyang jenazah. Dia kena ada orang mati dulu. Tak ada orang mati nak sembahyang macam mana? Dia kena ada orang mati dulu baru kita boleh sembahyang. Jadi ada sebab yang dahulu. Atau sebab yang mengiringinya. Sebab yang bersamaan. Contoh solat istisqa, minta hujan. Kita nak minta hujan tu ada sebab. Sebab apa? Musim kemarau tu. Sebab tu kita nak minta hujan. Solat gerhana. Solat gerhana kan dia macam mana nak kata, dia bersamaan dengan waktu ni. Waktu gerhana tu. Jadi kalau gerhana tu dah habis, kita tak sembahyang lagi gerhana. Jadi kalau tak ada sebab yang dulu, yang mendahuluinya atau sebab yang mengiringinya, maka solat pada 5 waktu ni hukumnya haram. Pada 5 waktu. Yang pertama, ketika matahari terbit sehingga matahari naik kira-kira 1 tombak. 1 tombak tu kita ikut inilah uruf lah. Kalau kita nak ukur matahari 1 tombak tu macam mana? Sekitar ketinggian 7 hasta manusia biasa. Manusia biasa. Macam mana tu? Kita agak-agak lah ukur-ukur lah macam mana? 7 hasta. 7 hasta manusia biasa. Kalau Dr. Syekh Yusri, dalam Syekh Yusri yang Ustaz Nazrul selalu sebut, dalam Ustaz Nazrul Nasir Ruak Jawi selalu sebut, Dr. Yusri, beliau berpendapat bahawa matahari berada pada ketinggian tombak. Jadi tombak tu agak-agak bila 12 minit hingga ke 20 minit selepas waktu syuruk. Kita ada kan kalender tu, kita ada syuruk tu, terbit matahari tu. Berlalu 10 dan 12 minit, tu maknanya dah cukup dah 1 tombak. Berlalu 12 hingga ke 20 minit lah. Mudah cerita kita ambil 20 minit. Lepas waktu syuruk, 20 minit. Maknanya waktu tu dah boleh dah sembahyang duha dan sebagainya. Baik. Yang kedua, ketika istiwa, matahari tegak di tengah, terpacak matahari dengan kepala kita tu. Yang tu tak boleh. Dr. Ali Jum'ah kata, waktu ini, waktu tegak ni, waktu istiwa ni biasanya 5 minit sebelum waktu zuhur. 5 minit sebelum waktu zuhur. Ni kalau kita ikut kiraan yang nak mempermudahkan lah. Macam hari tu kita ikut kiraan 2 qolah kan. Sebut kiraan-kiraan tu. Kalau 2 qolah ini berapa? Kalau ikut dalam kitab-kitab yang terdahulu, kitab Hasyiah Bajuri tu, 500 kati 500 ritlin Baghdadi. Oh, jenuh nak kira. Ritl Baghdad tu. Nak pergi Baghdad pula cari. Jenuh. Jadi kita mudah cerita, Dr. Wahbah Zuhairi kata 270 liter. Macam tu. Baik, jadi macam ni, 5 minit sebelum waktu zuhur, yang tu waktu istiwa. Jadi kalau dah masuk waktu zuhur, kita boleh lah. Selain hari Jumaat. Hari Jumaat ni, sebab apa, memang kita dituntut pergi masjid awal, sembahyang tahiyat, apa semua tu, sehingga matahari tergelincir. Jadi kalau dah matahari tergelincir, maksud dia masuk dah waktu zuhur, yang tu boleh dah. Baik. Yang ketiga, ketika matahari berwarna kuning sehingga terbenam. Ni maksud dia waktu petang tu. Biasanya waktu kuning ni kita tengok matahari tu tak silau. Tak silau dah, mata kita tu tak silau dah, mata kita tu boleh tengok. Macam tak susah lah kalau tengah hari payah kita silau. Kalau waktu dah kuning ni, kita dah mudah dah tengok matahari. Sampailah waktu terbenam, waktu tu adalah waktu yang diharamkan. Yang keempat, ada ramai kita malam ni. Ramai antara adik saya apa ada? Adik saya yang mengaji di Mesir ni ada. Alifatul Ulia. Baik.
Yang keempat, selepas solat subuh sehingga terbit matahari. Nah, yang ni kita tahulah. Lepas sembahyang subuh sampai terbit matahari. Jadi kalau dah sembahyang subuh, jangan solat lain pula. Jangan solat lain. Zikir. Zikir, isilah waktu dengan zikir. Baca Al-Quran, baca rotib haddad lah, rotib atas lah, apa semua. Banyak lagi. Sampai matahari, sampai terbit matahari. Matahari terbit, kita syuruk tu, kita tunggu saat sampai 20 minit, 25 minit. Lepas tu kita sembahyang duha. Baik. Yang kelima, selepas solat asar sehingga terbenam matahari. Lepas solat asar sampai terbenam matahari. Jadi orang dah sembahyang asar, tak boleh sembahyang lain. Begitu juga saya tengok dalam kitab Kashifatus Sajak, walaupun orang tu buat jamak takdim. Contoh, dia jamak takdim dalam perjalanan lah, dalam perjalanan musafir, dia jamak takdim asar, Zuhur dengan asar lah dia jamak takdim. Jadi selepas dia selesai jamak takdim tadi, dia tak boleh buat solat sunat lain. Sebab apa? Dia dah buat dah solat asar. Ini dalam kitab Imam Syekh Nawawi Al-Bantani ada sebut. Baik. Kalau ada pertanyaan macam malam tadilah, kita tulis, nanti kita jawab hujung-hujung. Baik. Faslun fi sakatatis salati. Sakatatus salati sittun. Baina takbiratil ihrami wa du'a'il iftitahi wa baina du'a'il iftitahi wat ta'awudhi wa baina al-fatihati wat ta'awudhi wa baina akhiril fatihati wa amina wa baina amina was surati wa baina surati war ruku'i. Fasal diam yang disunatkan di dalam solat. Jadi ada waktu yang kita disunatkan diam di dalam solat. Maksudnya diam yang sebentar. Diam yang disunatkan di dalam solat itu ada 6. Satu, diam antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Kita baca doa iftitah selesai. Selesai doa iftitah, la syarika lahu bizalika umirtu, selesai, berhenti sah. Berhenti sekejap. Lepas tu baru kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu. Kemudian diam antara doa iftitah. Ini diam antara takbiratul ihram, minta maaf, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Saya ingat antara Fatihah, memang yang tu pun kena diam. Yang pertama, diam antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu Akbar. Jangan terus baca doa iftitah. Kita diam sekejap. Kemudian baru kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ni ada kalau baca pasal doa iftitah ni, yang ni boleh digunakan sebagai dalil kita untuk mematahkan hujah orang kaum-kaum muda atau dipanggil dengan golongan Wahabi ni, mempertikaikan apa yang Nabi tak pernah buat. Pernah suatu hari Nabi berjamaah dengan beberapa orang sahabat Nabi. Kemudian sahabat Nabi waktu tengah berjamaah tu, sebelum Nabi baca Fatihah, Nabi dengar ada seorang sahabat ni dia baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Baca doa iftitah. Selesai solat, Nabi tanya, wahai sahabat-sahabatku, siapakah yang tadi membaca doa iftitah tadi tu? Yang baca bacaan tadi tu? Tak sebutlah doa iftitah. Siapa yang baca bacaan tadi tu? Waktu rakaat pertama tadi. Tak ada seorang pun sahabat yang mengaku. Tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah ajar macam ni. Dia takut Nabi marah. Nabi tanya banyak kali, tak ada yang mengaku. Akhirnya Nabi pun kata, Ajibtu laha, futihat laha abwabus sama. Aku takjub kepada kalimah tadi. Dibuka pintu-pintu langit. Malaikat berebut hendak mencatat pahala doa tadi. Lepas tu baru ada sahabat angkat tangan, saya yang baca tadi wahai Rasulullah. Ini menjadi dalil bahawa tidak semua yang Nabi tak buat itu bermakna bid'ah. Dalil mereka bid'ah, dalalah finnar. Bid'ah sesat dalam neraka. Ini payah ni. Ini pembahasan dia panjang. Baik. Yang kedua, antara doa iftitah dan ta'awudz. Kita sunnah baca ta'awudz, tapi ta'awudz tu baca pelan lah. Jangan baca ta'awudz tu a'udzubillah. A'udzubillah minasyaitanirrajim tu jangan baca derah pula. Jadi selesai doa iftitah,
inni wajjahtu wajhiya lillah, selesai semua apa semua tu, la syarika lahu wa bidzalika umir, apa semua tu selesai. Lepas tu kita baca, kita diam sekejap. Lepas tu auzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca kuat bismillahirrahmanirrahim. Antara yang ketiga, diam antara al-Fatihah dan ta'awudz, antara a'udzubillah dengan bismillah tadi pun jangan terus sambung. Kalau dia baca seorang, dia semayang seorang, mentang-mentang dia semayang seorang, dia baca macam ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dia tak dapat pahala sunat. Baca a'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam baca pelan lah yang tu. Kalau ada imam. Lepas tu diam sekejap baru bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang keempat, diam antara akhir surah Al-Fatihah dan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam sat. Sat je. Diam sat baru amin. Diam antara, yang kelima, diam antara amin dan surah. Antara amin dan surah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam sekejap. Lepas tu amin. Diam sat. Diam sat. Barulah lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Baru sambung. Baru baca yang tu. Yang keenam, diam antara surah dan rukuk. Jadi contoh, walam yakun lahu kufuwan ahad. Diam sekejap. Baru selepas itu rukuk. Allahu akbar. Ni diam yang disunatkan di dalam solat itu ada 6. Baik. Faslun fil arkanil lati talzamu fiha at-tuma'ninatu. Al-arkanul lati talzamu fiha at-tuma'ninatu arba'atun. Ar-ruku'u wal-i'tidalu was-sujudu wal-julusu bainas sajdatain. Fasal. Rukun yang wajib untuk tamakninah di dalamnya. Sekali kita tengok tamakninah tu apa. Rukun yang wajib ada di dalamnya tamakninah itu ada 4. Tamakninah atau kita tamakninah lah. Mudah sikit sebut. 1 rukuk, 2 i'tidal, 3 sujud, yang keempat duduk di antara 2 sujud. Apa tamakninah? At-tuma'ninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Tamakninah adalah diam sebentar selepas bergerak, sekira-kira anggota badan tetap pada tempatnya dengan kadar bacaan subhanallah. Kita selesai baca surah, lepas tu kita apa nak rukuk lah. Allahu akbar, kita turun rukuk. Jadi selepas kita bergerak, kita diam dengan kadar bacaan subhanallah. Lepas tu kita bangun i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Diam, tamakninah. Lepas tu kita sujud, Allahu akbar, tamakninah. Duduk antara 2 sujud, Allahu akbar, tamakninah juga. Kemudian kita sujud semula, Allahu akbar, pun tamakninah juga. Yang tu ada 4 tempat tamakninah. Faslun asbabu sujudis sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. Asbabu sujudis sahwi arba'atun. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adis salati aw ba'dil ba'di. Al-thani fi'lu ma yubtiluhu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu. Wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. الثالث نقل ركن قولي إلى غير محله. الرابع إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. Fasal sebab sujud sahwi. Sebab sujud sahwi ada 4. Jadi sujud sahwi ni hukumnya sunnah. Kalau kita tak buat pun tak apa. Kalau kita tak buat tak dapat pahala lah. Kalau kita buat dapat pahala melakukan perkara sunnah. 1. Sebab sujud sahwi ada 4. 1. Meninggalkan salah satu dari sunat ab'ad solat atau sebahagiannya. Sekali kita, lepas ni kita akan tengok apa tu sunat ab'ad dalam solat. Jadi Safinah ni kita nak kata kitab yang ringkas sangat pun tak juga, ada huraian dia. Jadi disebut juga ab'ad solat tu apa, semua tu apa. Jadi dijelaskan juga.
Jadi nak kata ringkas sangat, tak juga. Sebab apa? Ada dalam kitab Syarah Safinah Kashifatus Saja yang saya buat rujukan, Syekh Nawawi Al-Bantani ada memberi 4 cara makmum ikut imam. Dia ada 4. Dihurai. Yang tu kalau kita dengar saja, yang pertama fi'lan wa tarkan. La fi'lan wa tarkan. Fi'lan la tarkan. La fi'lan wa la tarkan. Tu 4 tu. Jenuh tu kita. Tu panjang cerita lah, kita nak bahas tu pula. Okey, baik. Kita ada dalam kitab Kashifatus Saja tu ada. Yang kedua, melakukan sesuatu yang jika dengan sengaja akan membatalkan solatnya, dan jika terlupa maka tidak membatalkan solat. Kalau buat dengan sengaja, batal solat. Kalau buat tak sengaja, tidak batal solat. Contoh dia apa? Contoh orang yang tambah rakaat. Kalau dia tambah tu terlupa, solat dia tak batal. Tapi kalau dia tambah, boleh dobit lah. Sahabat-sahabat boleh dobit, boleh sebut. Contoh dia orang yang tambah rakaat dalam keadaan dia ni terlupa. Kalau terlupa tak batal. Tapi kalau sengaja, batal. Macam tu. Dia tu 3 ke 4 yang tu dia lupa. Dah tahu dah cukup dah maghrib atau isyak lah. Isyak dah cukup dah 4. Tambah apilah. Tambah tu batal. Maksudnya kalau dia sengaja batal. Kalau dia tak sengaja, dia terlupa, tidak batal solat, tapi disunatkan sujud sahwi. Sunat ini maksudnya sunat sujud sahwi. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli kepada selain dari tempatnya. Okey, baik. Ada nak tanya kah? Tak ada. Okey, baik. Memindahkan rukun qauli kepada selain dari tempatnya. Contoh dia apa? Rukun qauli maksud di sini tu, rukun qauli saya terlupa nak buat catatan kaki, saya terlupa. Maksud rukun qauli di sini tu memindahkan rukun qauli kepada selain dari tempatnya yang kita disunatkan sujud sahwi ini, iaitu takbiratul ihram dan salam. Takbiratul ihram dan salam. Jadi apa, macam mana kita nak kata? Memindahkan rukun qauli pada selain dari tempatnya. Pi duk baca takbiratul ihram bukan pada tempat takbiratul ihram. Salam pada selain tempat pada selain tempat salam. Sunat sujud sahwi. Kalau al-Fatihah, kalau takbiratul ihram macam mana ni? Kejap. Sekejap. Saya pula jadi agak keliru sikit ni. Maksud di sini memindahkan rukun qauli kepada selain dari tempatnya. Yakni kalau takbiratul ihram dan salam, kalau dengan sengaja batal solat. Takbiratul ihram dan salam kalau dengan sengaja batal solat. Tapi kalau tak sengaja, terlupa, sujud sahwi. Tapi kalau Fatihah walaupun sengaja, dia tidak membatalkan solat. Duk tahiyat akhir baca Fatihah, tak batal solat, cuma disunatkan sujud sahwi. Ni lah. Okey, baik. Yang keempat, melakukan rukun fi'li beserta sangkaan wujud tambahan pada rukun tersebut. Contoh, orang yang ragu tentang bilangan rakaat. Contoh dia sembahyang solat 4 rakaat. Sembahyang isyak dia ragu ni 3 ke 4. Dia terlupa lah, mudah cerita, dia terlupa. 3 ke 4, dia pun ambil yang paling sikit, dia ambil 3. Kemudian dia disunatkan sujud sahwi. Baik. Faslun fi ab'adus salah. Fasal tentang sunat ab'ad di dalam solat. Ab'adus salati sab'atun at-tashahudul awwalu wa qu'uduhu. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والصلاة على الآل في التشهد الأخير والقنوت وقيامه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم
wa alihi wa sahbihi fihi. Fasal sunat ab'ad di dalam solat. Kalau kita tak buat yang ni atau kita terlupa ke apa semua, kita disunatkan sujud sahwi. Sunat-sunat ab'ad di dalam solat ini ada 4. Ada 4, minta maaf. Ada 7. Ada 7, minta maaf. Yang satu, yang pertama tasyahud awal, tahiyat awal. Tahiyat awal dia terlupa, maka sujud sahwi. Yang kedua, duduk ketika tasyahud awal. Dia terlupa lah nak duduk tasyahud awal. Yang ketiga, membaca selawat kepada Nabi SAW di dalam tasyahud awal. Dia baca tasyahud, cuma lupa nak baca selawat. Dia terlupa nak baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia terlupa. Sujud sahwi. 4, membaca selawat kepada keluarga baginda Nabi SAW di dalam tasyahud akhir. Baca selawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Dia terlupa, dia baca selawat dekat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima, kunut. Baca kunut subuh. Yang keenam, atau kunut kita duk buat tu kunut pada separuh akhir. Maksudnya 15 Ramadan lebih tu, malam ke-16 tu. Malam ke-16 tu kita buat kunut juga, kunut witir, witir Ramadan. Baik. Yang keenam, berdiri ketika kunut tersebut. Yang ketujuh, membaca selawat dan salam kepada baginda Nabi SAW dan kepada ahli keluarga baginda beserta sahabat baginda di dalam kunut tersebut. Baik. Faslun fi mubtilatis salati. Fasal tentang perkara-perkara yang membatalkan salat. Baik. تبطل الصلاة ب14 خصلة بالحدث وبوقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل وانكشاف العورة إن لم تستر حالا والنطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا وبالمفطر عمدا والأكل الكثير ناسيا. Fasal perkara yang membatalkan salat. Fasal perkara yang membatalkan solat. Solat menjadi batal disebabkan 14 perkara. Yang pertama, hadas, kentut, semayang kentut. Maka batal solat dia. Saya terlupa juga hari itu, termasuk juga antara antara perkara yang membatalkan solat ini adalah kentut, sama ada dari kemaluan belakang ataupun kemaluan depan. Contoh perempuan dia ada semacam kentut faraj. Itu juga membatalkan wuduk. Baik, ataupun hadas besar memanglah. Hadas kecil pun batal, apalagi hadas besar. Yang kedua, terjatuh atau terkena najis atasnya jika tidak dibuang dengan segera tanpa menanggung najis tersebut. Maksudnya kalau tak dibuang dengan segera tu dalam kadar Tomak-ninah maksudnya dalam kadar bacaan subhanallah. Contoh kita sembahyang, yang saya sembahyang, jatuh tek cicak atas kepala kita, atas kopiah kita ni. Atas kopiah kita sedang, terus kita ambil kopiah, kita kuih bagi jatuh. Solat kita masih lagi kita teruskan solat kita. Tidak batal solat. Kalau terus kita kuih. Kalau biar lama tak apalah, sagilah baru aku buang. Berlalu lebih dari bacaan subhanallah, batal solat dia. Yang ketiga, terbuka aurat jika tidak ditutup seketika itu juga. Yakni dengan sengaja lah. Yakni minta maaf, terbuka aurat jika tidak ditutup seketika itu juga. Yakni tanpa sengaja. Jadi contoh dia sembahyang, angin tiup, terbuka aurat dia. Aurat kita dah bahas dah, aurat di dalam solat, di luar solat. Malam tadi kita dah bahas dah. Terbuka aurat dengan sengaja kalau dia tak tutup seketika itu juga. Maksudnya tanpa sengaja, minta maaf, tanpa sengaja kalau dia tak tutup seketika itu juga. Kena tiup angin, bukan dia sengaja lah, tiup angin tengah semayang, angin tiup, terus dia sedar yang tu, dia terus dia tutup, dia tarik kain dia tutup. Yang tu tidak membatalkan solat. Kalau dengan sengaja walaupun sebentar, maka membatalkan.
Dengan sengaja walaupun sebentar, maka membatalkan solat dia. Ataupun dalam kitab dalam yang lain, dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri disebutkan, kalau ada kanak-kanak yang belum mumayyiz, contoh anak dia yang kecil tarik, ataupun kucing tarik, maka solat dia itu jadi batal juga serta-merta. Langsung terus batal. Walaupun dia lepas tu dia sedar anak dia tarik itu, terus dia tutup aurat tadi itu, tetap batal. Ini menurut dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Baik. Yang keempat, berkata-kata dengan 2 huruf atau 1 huruf yang dapat difahami dengan sengaja. Kata 2 huruf yang dapat difahami dengan sengaja. La, bahasa Arab tu lah. La. Jadi, batal solat dia. Jadi 2 huruf la ni tanpa sengaja. 2 huruf atau 1 huruf yang dapat difahami dengan sengaja. Maksudnya dengan sengaja. Tak sengaja, boleh ditolak ansur lah kalau tak sengaja, tapi jangan sampai banyak. Baik. Sekejap. Ada makan juga lagi. Makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja. Masya Allah, makan dengan sengaja. Baik. Ini kalau kitab saya tengok di sini, an-nutqu biharfaini ay mutawaliyaini, berturut-turut, wa illam yufhima, walaupun tak difaham, 2 huruf walaupun tak difaham, ataupun 1 huruf yang dapat difaham. Ini dengan yang dapat difahami dengan sengaja. Yang kelima, melakukan sesuatu perkara yang dapat, tapi kalau berkata banyak ni tak sengaja pun, kalau saya mengaji dulu, walaupun tak sengaja pun tetap batal. Yang kelima, melakukan sesuatu perkara yang dapat membatalkan solat dengan sengaja. Yang ni lah, yang ni lah dengan sengaja. Macam yang tadi lah, terbuka aurat ni kalau tidak disengaja, kita terus tutup, tidak membatalkan solat. Tapi kalau dengan sengaja, membatalkan solat. Yang keenam, memakan sesuatu dengan banyak walaupun dalam keadaan lupa. Makan sesuatu yang banyak dalam keadaan lupa. Kalau saya dulu maksud di sini ni, saya pernah tanya waktu di Jawa dulu, maksud makan ni macam mana? Tok guru sebut, apa yang kita makan tu, yang duduk dalam mulut lagi tu. Contoh kita lupa nak kumur, kita makan limau atau makan coklat, lekat di celah-celah gigi tu. Yang tu. Yang tu yang kita ni kalau pergi ambil makanan, makan. Yang tu memang jelas dah. Memang jelas. Sembahyang dia pergi gagau makanan, makan. Memang nampak jelas dah, membatalkan. Maksudnya yang di celah-celah gigi tu. Baik. Makan sesuatu dengan banyak walaupun dalam keadaan lupa. Kalau sedikit sahaja, susah dia nak buang. Sikit sangat. Yang tu ditolak ansur. Baik. Wasalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Sebab tu kita nak sembahyang ni, kita kena pastikan persiapan betul-betul, kumur, isap air dalam hidung, apa semua tu pastikan betul-betul. Wasalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan, 3 gerakan secara berturut-turut walaupun lupa. 3 gerakan secara berturut-turut. Kalau misalkan ada makmum di depan, soft kita tu dia kosong, kita dari belakang, kita nak pergi depan, kita jalan 1 langkah, 2, berhenti dulu, jangan berturut-turut, berhenti dulu, lepas tu baru kita langkah semula tu, 1 sampai depan. Jangan langkah aku tu 3 berturut-turut, batal solat. Yang ke-8, melompat yang bersangatan. Lompat, sembahyang pergi lompat. Yang ke-9, memukul yang melampaui batas. Kalau tak melampaui batas, pukul apa? Misalkan kita sembahyang, ada nyamuk ketit lengan kita, memang gatal sungguh, atau ketit dahi kita ni gatal sungguh, kita tak pukul lah, kita kuih macam tu lah. Yang ni ditolak ansur. Boleh. Maksudnya nak buat macam mana, gatal sungguh-sungguh, tapi dengan syarat tak lebih daripada 3 gerakan tadi. Yang ke-10, menambah rukun fi'li dengan sengaja. Contoh dia dah sembahyang dah maghrib, macam tadi kita dah bahas, 3 rakaat.
Sembahyang maghrib 3 rakaat, dia nak tambah lagi jadi 4, batal solat. 11 mendahului imam sebanyak 2 rukun fi'li atau tertinggal dari imam sebanyak 2 rukun fi'li tanpa ada sebarang keuzuran. Imam duduk tengah baca surah lagi, dia dah sampai i'tidal dan nak sujud dah. Nak sujud dah. Kalau disebutkan dalam kitab Mu'nil Muhtaj, Hasyiah Al-Bajuri, Tuhfatul Muhtaj, kalau imam masih lagi baca surah, makmum dia sekejap, 2 rukun fi'il bersebelahan seperti rukun rukuk dan i'tidal. Kalau rukuk dan i'tidal tu sampai rukuk dan i'tidal, kalau dia nak turun sujud, itu membatalkan solat. Sebab apa? Dia mendahului imam. Imam, kita ikut imam, jangan kita pula yang lebih cepat dari imam. Maksud di sini tanpa sebarang keuzuran, atau tertinggal dari imam sebanyak 2 rukun fi'li tanpa ada sebarang keuzuran. Tak ada uzur, saja lambat ghalib, fikir apa tak tahu, ghalib ni termenung, duduk fikir apa dah, semayang tu ghalib, imam sampai sujud apa semua, batal solat dia. Berniat menghentikan solat, 12. Yang nombor 12, berniat menghentikan solat. Nak berhenti tak tahu. Nak berhenti ke tak tahu, dia kata macam tu. Nak berhenti ke tak, batal solat tu. Kalau minta maaf, yang nak berniat tu nombor 14. Yang 12 ni berniat menghentikan solat tengah sembahyang. Nak berhenti solat lah, batal solat tu. Batal solat. Yang ke-13, niat menggantungkan untuk memutus solat dengan sesuatu perkara. Contoh setengah sembahyang, nanti kalau kawan aku datang, aku batalkan solat ni. Batal serta-merta. Walaupun dia niat, dia ada ta'liq macam tu, batal serta-merta. 14, ragu-ragu di dalam memutus solat tersebut. Maksudnya, ragu-ragu tu macam mana? Kita nak kata, macam tadi. Nak berhenti ke tak berhenti, tak tahu. Nak berhenti ke tak berhenti. Dia antara ragu-ragu. Pada saat itu, batal solat dia. Waktu saat itu, batal. Jadi hati-hati, ini sembahyang. Okey, baik. Faslun fima talzamu fihi niyyatul imamati. Alladhi yalzamu fihi niyyatul imamati arba'un. Al-jum'atu wal-mu'adatu wal-manzuratu jama'atan wal-mutaqaddimatu fil matari. Fasal, wajib niat menjadi imam. Wajib untuk berniat menjadi imam pada 4 tempat. Yang pertama, solat Jumaat. Yang kedua, solat fardu yang diulang. Solat Jumaat, imam pun kena niat. Imam juga kena niat jadi imam. Kalau solat zuhur, yang biasa macam solat maghrib, solat zuhur apa semua yang hari ni, tak perlu imam niat, tapi dia tak dapat pahala berjamaah. Yang kedua, solat fardu yang diulang. Yang ketiga, solat yang dinazarkan untuk berjamaah. Solat fardu yang diulang, dia dah semayang dah tapi nak ulang balik. Kena niatkan tu, al-mu'adah. Yang ketiga, solat yang dinazarkan untuk berjamaah. Dia niat nazar untuk berjamaah, imam kena niat. Yang keempat, solat jamak takdim pada waktu hujan. Jamak takdim pada waktu hujan diniatkan menjadi imam. Kena niat juga sebagai imam. Baik. Faslun fi syurutil qudwati. Ni yang saya sebut tadi itu, yang 4 yang dibahas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi itu. Faslun fi syurutil qudwati. Kita ada berapa muka di sini? Kita ada dalam 53 muka. Jadi insya-Allah kita cubalah malam ni boleh dapat banyak mana, kita cuba insya-Allah. Dapat 32, 33 pun okey juga. Okey, baik. Mana Ustaz Atta? Ustaz Atta ada lagi tak masuk-masuk ni ke dalam perjalanan lagi? Okey, baik. Masuk dah tapi tak nampak muka lagi. Baik. Faslun fi syurutil qudwati. Syurutul qudwati 11 alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi wa alla ya'taqida wujuba qada'iha 'alaihi wa alla yakuna ma'muman wala ummiyan. Syarat menjadi makmum. Fasal syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum itu ada 11 perkara. Ada 11 perkara ni. Kita nak jadi makmum, kita kena tahu syarat
Jadi makmum ni ada 11. Kita biasanya jadi makmum. Ada sahabat saya dalam ni, Ustaz Luqman, di Cianjur. Beliau di Cianjur, di Jamiah Imam Syafi'i. Beliau imam, mantap, sedap. Saya biasanya kalau beliau ada, beliau adalah imam. Baik. Satu, makmum tidak tahu tentang batalnya solat imam sebab hadas atau lainnya. Maksudnya, kita semayang, kita tak tahu imam tu batal atau tak. Maksudnya kita ikut dia ni, kita yakin dia ni apa wuduk sempurna, tak ada apa. Kalau kita tahu, oh tadi imam tadi tak ambil wuduk lagi ni, kita tak boleh ikut dia. Kita tak boleh ikut dia. Sebab apa? Kita ikut pada orang yang kita tahu sembahyang dia tak sah. Yang kedua, makmum tidak boleh beriktikad bahawa wajib ke atas imam untuk qada solat tersebut. Maksudnya, kita sembahyang dengan imam, kita dalam keadaan kita yakin. Nak jelaskan macam mana? Saya faham ni, nak jelaskan macam mana lah. Maksudnya, kita tidak meyakini imam wajib qada sesuatu solat. Kita sembahyang, contoh kita sembahyang zuhur. Kita yakin imam sembahyang ni memang sembahyang solat waktu itulah, dan kita yakin imam ini tidak ada solat yang perlu dia qada. Solat lepas yang perlu dia qada. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kalau kita sudah baligh, walaupun kita baligh, misalkan umur kita baligh 15 tahun. Kemudian kita Islam daripada, misalkan contoh ada muslim yang daripada lahir 15 tahun dia baligh, kemudian dia tak pernah solat sampai umur dia 20 tahun. 5 tahun tu dia kena qada tu. Yang mana dia tinggal tu dia kena qada. Berbeza dengan muallaf. Muallaf ini semua kesalahan dia sebelum dia memeluk agama Islam, dia dimaafkan semuanya. Tak perlulah nak qada. Misalkan dia muallaf pada umur 40 tahun. Dia masuk Islam tu masuk Islam umur 40, dia baligh umur 15. Jadi tak perlulah dia nak qada berapa tahun tu sampai ke umur 40 tu, tak perlu. Dia mula start daripada umur 40, dia kena terus jaga sembahyang dia, puasa dia, dia dianggap. Kalau misalkan dia dah muallaf, kemarin dia muallaf dah 2 tahun dah, tapi hari kemarin dia terlupa solat, dia kena qada. Dia kena qada. Baik, bukan kena ni macam mana? Wajib qada. Yang ketiga, imam tersebut bukanlah makmum. Jadi, jangan kita imam pada orang yang jadi makmum pada orang lain. Contoh kita pergi masjid, kita tengok orang ni, dia tengah ikut orang lain. Kita pergi ikut dia. Dia pula jadi imam kita. Padahal dia tu makmum kepada imam yang lain. Ini tak boleh. Yang keempat, imam tersebut adalah orang yang baik bacaannya. Tadi kemarin ada yang tanya tentang pelet-pelet tu kan. Pelet-pelet bacaan tu. Pelet-pelet bacaan ni. Jadi imam ini sebaiknya dipilih daripada orang yang alim dan baik bacaannya. Orang alim dan baik. Biasanya orang alim ni baik bacaan lah. Sebab apa? Biasanya orang yang alim ilmu agama fardu ain, mereka akan belajar membaca Al-Quran lebih dulu sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain. Dianggap baik bacaan ni dari segi apa? Dari segi bacaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dia baca surah Al-Fatihah lancar tak lancar? Baik tak? Baik. Dianggap baiklah itu. Kemudian selepas itu, yang pertama urutan dia orang alim. Kemudian yang kedua, orang yang baik bacaan. Maksudnya hafiz dan sebagainya. Yang tu yang nombor 2. Yang pertama memang alim. Cuma negara kita ni, budaya kita, mereka terbalik diletakkan orang yang hafiz dulu, baru orang yang alim. Orang yang hafiz dulu. Walhal orang yang hafiz ni, kadang-kadang dia berhenti di dalam surah ni pun dia berhenti di tempat yang tak ni. Sepatutnya yang tu tempat tu wajib disambung, tapi dia berhenti. Sebab apa? Dia tak tahu. Dia cuma hafiz, tapi dia tak alim. Sebab tu didahulukan orang yang alim. Sebab apa? Orang yang alim ini dia tahu macam mana perlu jadi imam, macam mana dia faham tentang rukun-rukun solat, perkara yang macam mana syarat jadi imam, lepas tu jadi makmum macam mana, dia faham. Orang alim macam tu. Kemudian lepas tu baru orang yang baik bacaan, hafiz dan sebagainya. Jadi antara ni dahulukan orang yang alim dulu.
Kecuali kalau orang yang alim, macam contoh kalau kita hadir di tempat tu ada tuan guru. Ada tuan guru kita, beliau minta kita yang untuk jadi imam, kita pergilah. Kalau tuan guru kita yang nak jadi imam, itu lebih baik. Sebab apa? Memang orang yang alim ini didahulukan daripada orang yang baik bacaannya. Maksudnya orang yang fasih bacaannya. Sebab apa? Orang alim ni biasanya ni lah, kebanyakan lah yang kita duk tengok tu, orang yang alim ini memang kebanyakannya bacaannya lancar, bacaan Fatihahnya lancar. Okey, baik. Jadi kalau nak lebih dalam, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kitab Adab Imam dan Makmum, Adab Solat Berjamaah atau Adab Solat Berjamaah yang ditulis oleh Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullahu ta'ala. Beliau ada buat kitab, tipis sahaja kitab tu. Baik. Yang tu elok. Untuk Adab Imam dan Makmum tu elok. Rasanya kalau kitab tu mungkin di Shopee ada, mungkin rasanya Shopee Khazanah Banjariah tu ada. Baik, wa alla yataqaddama alaihi fil mawqifi wa ay ya'lama intiqalati imamihi wa ay yajtami'a fi masjidin aw fi 300 dhira'in taqriban wa ay yanwi al-qudwata aw al-jama'ata. Makmum tidak mendahului imam pada tempat berdiri. Jadi jangan pula, maksudnya tempat berdiri tu ikut tumit. Jangan kita berdiri, tumit kita tu lebih depan daripada tumit imam. Jangan. Jadi makmum kena belakang lagi daripada imam. Yang keenam, makmum mengetahui gerakan imam. Maksudnya kita walaupun kita tak dengar bacaan imam dengan jelas, yang pasti kita tahu gerakan imam. Sama ada dari gerakan makmum yang di depan kita, atau dari bacaan makmum yang di depan kita atau sebagainya, tapi kita tahu gerakan imam. Macam zaman dulu tak ada mikrofon, macam mana nak sembahyang kalau ramai-ramai sampai 10,000 orang tu? Baik. Yang ketujuh, imam dan makmum mesti berkumpul di dalam satu masjid atau berada dalam jarak kira-kira 300 hasta. Maksud di sini, kalau imam dan makmum mereka dua saja. Kalau ramai, tak ada masalah lah. Ramai tu kita faham lah. Ni maksudnya, contoh imam dengan makmum tu, imam duduk dalam masjid. Imam duduk di depan, makmum duduk dalam belakang. Tu tak apa. Duduk di belakang. Dalam masjid tapi di belakang. Atau di tanah lapang, di padang, tapi dalam jarak kira-kira 300 hasta. Jangan lebih dari 300 hasta. Lebih dari 300 hasta tak sah tu. Sebab apa? Tak ada. Kalau makmum penuh, makmum ramai, 10,000 orang, 100,000 orang, yang tu lain pula. Tapi kalau makmum tak ada, hanya imam dan makmum berdua sahaja, maka jarak mestilah 300 hasta. Jangan lebih dari 300 hasta. Yang ke-8, makmum mesti berniat mengikuti imam atau niat berjamaah. Jadi kena niat berjamaah. Jangan apa? Macam yang saya sebut malam tadi, kita niatkan usalli fardhu zuhri. Yang tu kita semayang seorang. Kalau kita niat berjamaah, usalli fardhu zuhri jama'atan, itu berjamaah, atau niat mengikuti imam makmuman, boleh. Baik. Wa ay yatawafaqa nazmu salatihima wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati wa ay yutabi'ahu. Makmum dan imam mesti bersamaan bentuk solat mereka. Maksud bentuk solat mereka, contoh saya tulis di bawah tu, tidak sah makmum solat fardu di belakang imam solat jenazah. Jadi imam sembahyang jenazah, kita sembahyang fardu. Tak boleh. Sebab apa? Sembahyang jenazah ni dia tak ada rukuk. Dia tak ada rukuk, dia 4 kali takbir. Kita sembahyang zuhur nak 4 takbir macam mana? Jangan. Jadi ni. Yang ke-10, makmum tidak boleh bercanggah. Makmum tidak boleh bercanggah dengan imam pada perbuatan sunnah di dalam solatnya yang dianggap sebagai percanggahan yang teruk. Contoh, saya tulis contoh di bawah. Imam tidak sujud tilawah, maka tidak boleh bagi makmum untuk sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha, yang sujud apa? Surah Sajadah tu. Sujud tilawah ni sujud sajadah apa? Sujud sajadah itulah. Jadi surah Sajadah tu, wahum la yastakbirun. Imam
terus baca tatajafa junubuhum 'anil maut. Makmum dia, tak sujud tilawah imam ni. Dia pun sujud tilawah, batal solat dia. Dia kena ikut imam. Dia tak boleh mudah cerita kalau bahasa Kedah buat pala sendiri. Sebab tu dia kena, kalau tak baik dia jadi imam kan. Kalau dia nak buat pala baik dia jadi imam. Baik. Yang 11 makmum mesti mengikuti atau menuruti imamnya. Yakni pada tempat solat, pergerakan imam dan takbiratul ihram. Kena ikut imam. Jadi jangan kita pula pandai-pandai mendahului imam, jangan. Baik. Kita baca sikit lagi kot insya-Allah. Baca sikit lagi. Nanti kita berhenti sebelum jamak takdim tu. Sebelum syarat jamak takdim. Kita baca satu lagi. Faslun fi suwaril qudwati. Suwarul qudwati tis'un tasihhu fi khamsin. Qudwatu rajulin bi rajulin wa qudwatu imra'atin bi rajulin wa qudwatu khuntha bi rajulin wa qudwatu imra'atin bi khuntha wa qudwatu imra'atin bi imra'atin. Fasal, bentuk makmum mengikuti imam. Bentuk makmum ikut imam ni macam mana? Imam dan makmum ni bentuk dia macam mana? Bentuk makmum yang mengikuti imam itu ada 9 dan yang sah itu ada 5. Hak sah tu ada 5. 1. Makmum lelaki kepada imam lelaki. Boleh? Makmum lelaki pada imam lelaki. Ada yang tanya tadi, tak apa, lagi kita jawab. Kalau saya tak boleh jawab, kita pending pergi esok. Nanti saya cuba cari. Saya pun lama ni tak mengulang fiqah ni, Ustaz Atta ni. Jadi daurah ni yang baru nak ulang balik ni. Kita pula dah 2 bulan Kedah ni tak boleh kuliah ni. Jadi macam rasa lain pula nak ulang balik ni payah. Baik. Jadi memang saya ingat ada satu pesanan daripada almarhum guru saya K. Haji Muhammad Idris Jauhari. Beliau dulu pernah mengaji di Pondok Gontor. Habis tingkatan 6, kalau bahasa kita lah habis SPM lah, habis SPM beliau balik ke pondok beliau. Ayah beliau ada pondok di Madura. Pondok beliau di Madura tu yang saya pergi. Sebelum beliau balik, kata guru beliau K. Haji Imam Zarkashi. K. Imam ni pesan kepada beliau, Idris, nanti engkau pulang, engkau belajarlah sama santrimu. Jadi belajar, kerana apa? Mengajar itu adalah proses yang terbaik di dalam belajar. Jadi saya pun ni, sebelum ni saya pun mengulang jugalah. Sebelum saya daurah ni pun kita kena mengulang juga. Tu pun masih banyak lagi perkara-perkara yang masih, macam contoh saya terlupa, saya akan sebut pada pertemuan seterusnya. Baik. Bentuk makmum mengikuti imam. Bentuk makmum yang mengikuti imam itu ada 9 dan yang sah itu ada 5. Makmum lelaki kepada imam lelaki. Kita memang yakin yang di depan kita tu imam lelaki. Yang kedua, makmum perempuan kepada imam lelaki. Jadi makmum perempuan pada imam lelaki. Contoh, ibu kita jadi makmum kita. Kakak kita jadi makmum kita. Walaupun contoh ibu dan anak dia ni belum balik, tetap dia jadi makmum, dia jadi imam. Anak lelaki ni dia jadi imam, ibu dia jadi makmum. Sang ibu jadi makmum. Yang ketiga, makmum khuntha kepada imam lelaki. Khuntha tu apa? Khuntha ni bahasa kita ni apa dia? Pondan. Dia ada 2 jenis kemaluan. Faraj dan zakar tu dua-dua ada. Dia ada 2. Saya pernah ikut satu seminar dermaga dulu tentang diriku permata berharga, anjuran Abim. Saya pernah ikut. Memang ditunjukkanlah jenis kemaluan khunsa ni macam mana, untuk kita tahu. Baik, makmum khunsa kepada imam lelaki. Jadi makmum khunsa ni dia, tapi ni payah nak jumpa lah. Ada para ulama kata ni, dalam berapa juta kelahiran hanya ada satu sahaja yang jenis khunsa ni, panggil khunsa muskil. Jadi khunsa ni ditengok juga antara 2 kemaluan tadi tu mana yang berfungsi. Contoh dua-duanya berfungsi, tu payah. Kalau contoh dia ada 2 kemaluan, zakar dan faraj. Zakar tadi mengeluarkan mani, faraj tadi mengeluarkan haid. Itu khunsa muskil. Kalau contoh dia hanya mengeluarkan mani sahaja, tapi haid dia tak ada haid. Bulan-bulan dia tak ada haid, maka dia dianggap sebagai lelaki. Atau contoh dia tak keluar mani, dia keluar haid.
maka dia dianggap sebagai perempuan. Macam tu. Khunsa ni sebab apa dia boleh ikut kepada imam lelaki? Sebab kalaulah dia ni terbukti lelaki, maka lelaki boleh jadi makmum kepada lelaki yang lain. Kalau dia terbukti perempuan, perempuan boleh ikut kepada imam lelaki, boleh. Yang keempat, makmum perempuan kepada imam khunsa. Makmum perempuan. Jadi contoh ada makmum perempuan, dia ikut imam khunsa. Adalah, tak tahulah tempat kita ni payah. Yang khunsa tu bukan khunsa betul, khunsa buatan. Jadi khunsa ni, yang khunsa buatan tu memang kita tahulah yang tu laki-laki lah. Dia tak boleh lah khunsa buatan tu untuk dianggap sebagai perempuan, tak boleh. Baik. Maksud dia, imam khunsa ni kalau dia terbukti perempuan, makmum perempuan boleh ikut pada imam perempuan. Kalau dia terbukti lelaki, khunsa ni terbukti lelaki, makmum perempuan boleh ikut kepada imam lelaki. Baik. Yang kelima, makmum perempuan kepada imam perempuan. Jamaah perempuan semua. 100 orang tu jamaah perempuan semua. Berjamaah. Boleh? Bolehkah? Boleh. Makmum perempuan kepada imam perempuan. Wa tabtulu fi arba'in, batal pada 4. Dan yang batal itu ada 4. Maksudnya bentuk makmum dan mengikuti imam tu pada 4 ni batal, tak sah. Qudwatu rajulin bimra'atin wa qudwatu rajulin bi khunsa wa qudwatu khunsa bimra'atin wa qudwatu khunsa bi khunsa. Dan yang batal itu ada 4. Makmum lelaki kepada imam perempuan. Makmum lelaki kepada imam khunsa tak boleh. Takutnya kita ikut. Misalkan khunsa ni kita tak tahu lagi lelaki ke perempuan. Kita lelaki, kita ikut dia. Tengok-tengok rupa-rupanya dia ni adalah perempuan. Tak sah solat kita. Kalau dia memang betul-betul lelaki, yang tu bab lain pula. Memang lelaki lah. Dia tak panggil lagi dengan khunsa muskil. Khunsa yang kita iskal, kita ragu dia ni laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, makmum khunsa kepada imam perempuan. Makmum khunsa pada imam perempuan pun tak boleh. Takut nanti dia ni khunsa rupa-rupanya lelaki. Tapi dia ikut perempuan, tak sah solat dia. Begitu juga yang keempat, makmum khunsa kepada imam khunsa, tak boleh. Makmum khunsa, contoh makmum khunsa, tengok-tengok dia duk ingat perempuan, rupa-rupanya lelaki. Dia ikut pada imam yang khunsa. Tengok-tengok yang khunsa tu perempuan, maknanya lelaki ikut perempuan, tak boleh. Jadi di sini tak. Yang 4 ni adalah yang tak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup sini kot. Sebab kita insya-Allah ada dalam lebih kurang 31 muka lagi. Rasanya dalam 31 muka lagi. 31 atau 32 muka lagi untuk kita khatam pasal 3 malam. Insya-Allah esok dan lusa kita cuba bagi lajak masa sikit, tak apa Ustaz tahu noh. Sebab majlis khatam nanti kita buat bagi tak terlalu lajak masa. Kita buat bagi tak terlalu lajak masa sebab kita boleh dengar qasidah juga. Dan sanad juga kita akan bagi malam tu insya-Allah. Baik. Sila Ustaz Atta. Jawabkan, betul? Ya. Okey, insya-Allah. Soalan-soalan ada yang tanya lagi, boleh tulislah insya-Allah. Soalan yang ada sini, Ustaz, boleh tak kalau kita niat imam kalau solat sendirian? Boleh. Macam mana? Kata nak solat macam mana? Solat kepada ni. Kepada jin. Macam mana dia kena ada makmum baru boleh, dia kena berdua. Contoh dia niat makmum pun. Dia niat makmum. Macam mana dia nak niat makmum? Dia niat sebagai makmum sedangkan tak ada imam di depan dia. Jadi nak solat macam mana? Dia kena ada imam dan makmum. Tak boleh lah macam tu. Macam mana dia nak buat solat? Kalau dia nak buat sembahyang saja aku niat ni menjadi imam kepada jin-jin. Habis jin-jin pula. Tapi saya pernah dengar orang kata, wallahualam, saya tak jumpa lah dalil, saya pernah dengar lah. Ini pernah dengar orang kata kalau kita qomat, waktu kita sembahyang sendiri kita qomat.
Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah. Insya-Allah yang jadi imam kita, yang jadi makmum kita nanti adalah jin-jin muslim. InsyaAllah. Tapi tak payahlah niat jadi imam. Kita tak nampak pun imam makmum tu. Okey, insyaAllah. Ada soalan lain tak? Ada tadi saya terlepas sebab saya ada keluar masuk sekejap tadi sebab masih di luar kan, line dia slow, insyaAllah. Kalau ada boleh tulis balik. Tadi ada Indah Ridwan, saya pasang ada tulis soalan. Asalnya Wawin kan? Official tu, yang ada official tu. Pun ada tanya soalan tadi. Boleh tulis semula tak? Saya tengok. Afan nak tanya, ketika solat berjamaah makmum ni harus ikut imam baca Al-Fatihah juga atau mendengarkan saja? Siapa nak? Berjamaah sebaiknya, kalau sebaiknya dia dengar bacaan imam. Dia dengar bacaan imam. Selepas imam selesai, kan imam diam sebentar tu nak baca surah lain tu, dia diam. Makmum baca waktu tu. Makmum baca waktu tu. Kemudian makmum baca sampai selesai lah. Tapi ada juga, saya pernah ikut daurah dengan Ustaz Zamri, beliau nukilkan kitab daripada Muniyatul Musalli kalau tak silap. Beliau sebut bahawa kalaulah makmum baca Al-Fatihah, misalkan dia muallaf dan atau baru tak lancar lagi bacaan Fatihah dia baca lambat. Makmum dah rukuk dah, maka dia boleh rukuk juga. Sebab apa? Sebab boleh dia dianggap makmum Fatihah imam tadi dah dianggap dah imam tadi menanggung makmum. Itu menurut Ustaz Zamri yang waktu daurah kitab Tanwirul Masalik, beliau ada hurai yang tu. Saya pun baru dengar, oh betul macam tu rupanya. Beliau ada tunjuklah apa rujukan dari beliau tu. Aduh. Baik. Okey, next seterusnya dia ada tanya, kalau bawa anak semasa solat, kalau waktu tu anak nangis, nak tak nak kena juga, tapi tak tahu dalam pampers dia ada najis ke tak, macam mana Ustaz? Dan kedua, ada dua soalan tu. Kalau tak sedar yang tahi cicak tu ada dekat kita, maksud dia tu mungkin tengah solat tak sedar ada tahi cicak dekat badan dia, macam mana? Kalau tak sedar, tapi kita tahu tak lepas solat tu? Kalau kita tahu lepas solat tu, kena ganti semula. Kena ganti semula. Kalau kita tak tahu, memang tak tahu terus sampai bila-bila, yang tu memang tak ada masalah lah yang tu. Tapi kalau kita lepas solat, kita tahu. Lepas solat kita tahu. Jadi kalau lepas solat kita tahu, kita kena qada semula, ulang semula solat tadi. Bukan qada, minta maaf, ulang semula solat tadi tu. Baik, sekejap ada yang tadi apa? Kalau anak nangis tadi Ustaz, dia tanya anak nangis tadi boleh tak alih masa solat, boleh alih tak masa nangis? Alih itu tiga gerakan tu batal solat. 3 gerakan batal solat. Baik, jadi ada, saya pernah dalam ni lah, dalam kitab Syama'il pernah Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas sembahyang dengan Nabi. Dia berdiri di sebelah kiri Nabi. Dia berdiri sebelah kiri. Tengah sembahyang tu Nabi letak tangan di telinga dia. Kemudian Nabi pulas telinga dia. Sebagai isyarat bahawa makmum sebaiknya makmum lelaki jangan di sebelah kiri, tapi makmum lelaki di sebelah kanan imam. Jadi ada gerakan yang dibolehkan, ada. Tapi kalau berlebihan, batal solat. Jadi macam contoh, tadi huraian pasal najis tadi, kalau tek cicak tadi itu, saya akan bagi kiasan kalau jatuh di kopiah, terus kita buang kopiah. Kalau misalkan jatuh di baju, dan kita tak mungkin lepas baju, buat qada semula lah. Bukan qada, ulang semula lah, batalkan solat tu, tukar baju, semayang lain lah. Baik. Okey, Ustaz, ada soalan yang menarik juga. Macam mana kalau boleh tak jadikan pacar jadi imam? Boyfriend. Ni apa ni, saudara Wiwin ni, Ustaz. Boleh jadi. Saya pernah ikut kawan saya, dia jadi imam. Dia jadi imam, saya jadi makmum lah. Lepas tu
apa boyfriend dia tu sembahyang di belakang juga. Sembahyang di belakang. Tapi yang biasanya, tapi itu ada saya lah. Tapi biasanya yang saya tahu kalau boyfriend dengan pak ua dengan mak ua lah, biasanya dia tak jadi sembahyang. Biasanya dia tak jadi sembahyang. Biasanya lah. Kalau berdua ni dia tak jadi sembahyang. Kalau dari segi sah atau tak sah, sah. Tapi biasanya tak jadi sembahyang. Sebab tu jangan berdua. Ada kisah yang menarik, saya pernah baca satu kisah yang menarik. Ada dua orang. Jadi lelaki dan perempuan ni tak pernah kenal pun. Lelaki-lelaki ni balik dari satu tempat, sampai di satu tempat tu hujan. Dia pun berteduh dekat, ada nampak rumah kosong, dia pun berteduh di situ. Tiba-tiba ada satu perempuan juga balik dari satu tempat, sampai tempat tu hujan. Dia pun, perempuan ni pun berteduh di tempat tadi juga. Berteduh di tempat tadi, dua orang tak pernah kenal pun. Bukan kenal, tak kenal. Jadi apa, godaan hujan kan basah tu kan. Dia pun godaan, akhirnya mereka berdua ni berzina di tempat tu, na'udzubillah. Padahal dua orang ni hafizah. Maksudnya pandai agama, mengaji sekolah agama. Jadi dia bukan kira ustaz tak ustaz. Tapi memang kalau mampu melawan godaan yang semacam itu akan diangkat darjat oleh Allah. Wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Antara orang yang mendapat naungan pada hari kiamat nanti, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang ada pangkat, yang kaya, cantik. Kemudian lelaki tadi diajak berzina, perempuan tadi dia mengajak lelaki ini berzina, lelaki ini kata, sesungguhnya aku takut pada Allah. Dan ni pun sama juga dengan perempuan diajak oleh lelaki yang handsome, kaya dan ada pangkat, kemudian perempuan ni kata, aku takut pada Allah. Dia dapat rahmat Allah hari kiamat nanti. Jadi, tapi jangan try Ustaz Aton lah. Saya nak jadi wali, nak try. Jangan. Benda ni bukan untuk try. Bahaya. Baik. Sila. Okey, satu lagi soalan tu Ustaz. Okey. Solat tadi tu, yang pasal teh cicak tadi tu, perlu diulang semula atau diqada? Situ. Yang tek cicak tadi ya. Yang tek cicak tadi ya, kalau keluar waktu qada lah. Tapi dia tak berdosa nah, dia tak berdosa. Sebab apa? Dia bukan sengaja. Yang qada, yang berdosa ni macam yang kita bahas malam tadi ya. Kita bahas malam tadi. Yang tidur dan lupa tu kan. Uzur solat tu ada dua, tidur dan lupa. Tidur yang macam mana? Tidur kalau dia yakin dia boleh bangun sebelum habis waktu solat. Dah masuk waktu solat dah 1:30 Zuhur. Dia yakin dia boleh bangun pukul 3. Dia tidur. Tahu-tahu lajak sampai pukul 5. Yang tu tidak berdosa dan tidak wajib segera qada. Tapi kalau macam contoh dia pergi mandi dulu apa semua, bertolak ke pejabat dulu baru dia qada di pejabat, yang tu boleh. Tapi kalaulah dia tidur masuk waktu solat, dia tidur. Dia duk rasalah, kalau aku tidur ni memang lajak dia tidur juga, kena qada dalam waktu yang segera dan dia berdosa. Begitu juga lupa nak semayang sebab main judi. Lupa main judi sampai lupa. Gaming ni tak haram lah, tapi kalau sampai lupa ni, ya Allah, melalaikan lah. Okey, baik. Yang tu kita dah bahas malam tadi. Ada pertanyaan lagi tu rasanya? Okey, insyaAllah. So, dia soalan daripada Rizwan. Macam mana dia tengah jadi makmum syukur dia tertidur, Ustaz? Macam mana tu? Tertidur ketika solat, kalau tidak tetap papan punggungnya, batal solat. Contoh tertidur waktu sujud, batal lah. Sebab batal wuduk dia. Batal wuduk, batal solat. Tapi kalau tertidur semacam waktu tengah duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal kan rapat tu. Dia tertidur. Maksudnya di sini tertidur yang macam mana? Tertidur yang macam mana? Ketika jadi makmum, tertidur semasa solat subuh, ketika jadi makmum, tertidur yang macam mana? Kalau tertidur macam contoh tahiyat akhir lah. Tahiyat akhir, dia tertidur. Kan memang rapat tahiyat akhir tu. Rapat, tak keluar angin lah apa semua. Memang duduk rapat. Kalau dia goyang-goyang macam tu, batal lah wuduk dia. Batal wuduk, batal solat lah. Kalau tak ni, nak buat macam mana tidur-tidur waktu solat. Biasanya subuh ni,
Subuh ni banyak juga ni yang tidur ni. Jadi kalau tidur yang tidak membatalkan wuduk, maka tidak membatalkan solat. Imam baca surah saja. Apa? Terus Ustaz? Jika imam baca surah sajadah dia tertidur. Masa berdiri tu. Masa berdiri batal lah. Masa berdiri batal lah sebab apa? Yang kita tak batal tidur ni hanya satu keadaan sahaja, tidur yang tetap papan punggungnya. Papan punggung atau bahasa Sarawak buritnya. Itu. Okey, seterusnya ada lagi soalan daripada Wiwin ni. Ustaz, kalau tahan kentut macam mana pula? Tak batal, ada yang kata batal waktu solat lah. Batal tak? Tak batal, cuma makruh. Tak batal. Tahan. Tapi dan dia juga pula tak boleh keluarkan juga. Memang kena tahan lah. Sebab tu sebelum solat tu dia kena pastikan betul-betul. Dia kena ni betul-betul. Kalau dia tahan, yang tu pun makruh. Kalau dia keluarkan pun tak boleh juga. Kena tahan juga. Memang dia kena tahan. Maksudnya memang waktu tu memang dia buat benda makruh lah. Tapi solat tak batal. Solat tak batal. Dan juga memang biasanya syaitan ni dia akan jolok lah. Dia akan jolok tempat apa kemaluan depan belakang tu untuk bagi kita ni was-was. Kentut nak pergi, kentut dah tak. Jadi kita ni mudah cerita, kita jangan membatalkan solat kita sehinggalah betul-betul keluar angin. Kita yakin dah keluar angin, barulah kita memang batal lah, memang batal solat. Ada lagi? Okey, insyaAllah. Ada lagi soalan? Rasanya kalau ada pun boleh. Kalau sahabat-sahabat nak buka mic tanya direct pun boleh, insyaAllah. Ada tak? Okey, ada lagi tu. Kentut yang macam mana membatalkan solat? Kentut yang berbunyi ataupun silent killer? Silent killer. Silent killer. Dia kentut yang membatalkan solat ni semua kentut, semua jenis kentut. Dia bunyikah tak bunyikah? Silent killer ni dia menakutkan ni, dia tak bunyi tapi dia membunuh. Dia jadi membatalkan. Dia tak kira lah macam mana pun kentut, tapi semua jenis kentut membatalkan. Jadi apa sahaja yang keluar daripada dua kemaluan kita itu membatalkan solat, kecuali membatalkan solat, minta maaf, membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk kecuali air mani. Yang tu, yang lain semua membatalkan. Tak kira lah kentut tak keluar angin, tak keluar apa, keluar emas kering misalkan, tetap batal. Batal wuduk, batal solat. Okay, insyaAllah. Terima kasih di atas jawapannya. Ada lagi tak? InsyaAllah. Okay. Ada lagi? Kalau ada boleh tulis terus lah, insyaAllah. Okey, ada lagi ni. Macam mana bersin ketika solat? Adakah membatalkan solat? Tak batal. Tidak batal. Tak batal lah. Tak nak tahan tu jenuh. Okey, seterusnya soalan daripada Nur Ain. Kalau orang tu main terjah sahaja jadi imam, sedangkan dia tak tahu dan tak belajar syarat untuk jadi imam, boleh ke? Gitu. Main terjah lah. Kalau dia mudah macam ni lah, kalau tak ada orang yang berkelayakan, yang tu macam contoh makmum semua sama. Jadi kalau dia tak semua jenis serupa saja. Semua level sama saja. Tak ada yang boleh baca lancar apa semua tak ada semua. Yang tu terpulang pada mereka lah, pilih mana satu pun. Tapi kalau dalam makmum tadi tu ada orang yang fasih bacaannya, dia tahu mana yang imam buat tadi tu, dia mufaraqah. Mufaraqah tu dia pisah. Dia pisah. Sama macam tadi, di tengah-tengah sembahyang dia yakin imam ni sembahyang elok. Tengok di kaki imam ada najis. Maknanya imam telah buat imam dalam pada diri imam tu ada perkara yang membatalkan solat dia. Dia imam detik cicak misalkan. Dia mufaraqah, jangan ikut imam yang batal solat. Dia kena niat mufaraqah. Baik. Okey, soalan seterusnya daripada Indah Ridwan.
Itu orang ni ketawa dalam sembahyang tapi ketawa dia ketawa tak bunyi Ustaz. Boleh tak? Ketawa Dia macam sikit. ketawa tutup mulut ke mana? Ketawa sikit. Kalau ketawa Bunyi tu. tak bunyi. Tak bunyi tu macam mana? Yang saya tahu ketawa ni bunyi. Kalau senyum dia tak batal. Kalau senyum tak batal solat. Kalau kalau ni ada, saya tengah baca ni, kalau ketawa, tapi saya tak pastilah ketawa, tapi di sini disebut lam tabtul salatuhu illa in kathura, kecuali apabila banyak. Fayughtafaru liyasiru lil ghalabati, maka dimaafkan kalau ketawa yang sedikit, sebab apa? Dia tak mampu nak tahan. Kalau banyak memang batal lah. Namun tak ada bunyi. Kalau tak ada bunyi ni biasanya senyum lah kan. Biasanya senyum. Ketawa tak ada bunyi. Kurang puas ketawa ni. Atau kita ada, maksud dia mungkinlah ada satu benda yang lawak dan dia tahan. Tak keluar bunyi lah, tu tak batal. Tak batal. Okey. Seterusnya Wiwin pun tanya soalan yang sama, iaitu berkaitan dengan ketawa tadi, dah jawab dah. Seterusnya soalan ni lagi power ni daripada apa ni? Nazliatul Aziani. Okey. Ketawa bunyi nafas. Dia tak bunyi suara Ustaz. Tapi bunyi nafas. Macam mana pun saya tak tahu kata. Saya tak tahu. mungkin boleh ada yang tunjuk contoh, saya tak tahu. Sebab saya kalau dia tunjuk contoh. Ketawa bunyi nafas. Saya tak jumpa. Jadi cuba kalau ketawa yang kita tahu bunyi suara, akan bunyi juga suara kalau biasa dia ketawa ni. Cuba mungkin sahabat saya Ustaz Syahrul atau Ustaz Afiq tahu ketawa yang bunyi nafas ni. Saya tak tahu. Macam mana tu? Okay, InsyaAllah nantilah boleh tunjuk demo lah. Boleh dia. Okey. Seterusnya Ustaz, macam mana orang melakukan solat atau imam melatah? Betul lah. Betul, batal lah. Batal lah tu. Macam tadi kita dah bahas kan, bercakap dua huruf ataupun satu huruf. Macam tu lah. Halo? Halo? Ya. Ya Ustaz Atta. Ya. Ada, minta maaf, ada orang call. Minta maaf. Aduh, kacau. Okey, tak apa. Okey. Okey, ada lagi soalan? Melatah tadi dah jawab. Sama juga macam menangis nah. Menangis kalau dengan syarat dia tak bunyi. Atau dia tahan betul-betul tahan. Kalau bunyi menangis baca batal lah tu. Itu batal. Okey, baik. Ada lagi? Okey, insyaAllah. Ada lagi tak? Kalau ada boleh komen. Melatah tadi dah jawab dah kan? Dah. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah. Mungkin itu saja untuk malam ni. Kalau ada lagi, insyaAllah esok. Boleh bawa esok lah soalan. Okay, terima kasih kepada Ustaz Amin As-Salan di atas bimbingannya pada malam ini. Okey, last satu. Maksudnya kalau menangis macam terseduh sedar. Macam lagu pula. Sedar tu. Macamlah terseduh sedar tu. Tadi cikgu Kristina dia tu yang dia tinggi. Dia menangis ni, dia satu rahmat dari Allah, tanda seseorang tu hati lembut. Kalau orang yang payah menangis ni biasanya dia perlu takut juga ni, sebab apa? Mungkin hati dia keras. Jadi menangis ni tanda hati lembut. Nabi ada dalam kitab Syama'il tu satu bab khusus membahas tentang tangisan Nabi. Tapi kalau nak buat daurah ni memang Syama'il memang lama ni. Sebulan khatam. Sebulan lah kalau nak buat ni. Tapi kalau menangis masuk di sini ni wa in qasada annaha muta'alliqul lafzi, bersangkut dengan lafaz. Seperti gelak,
Menangis pun sama. Menangis juga membatalkan solat kalau banyak. Menangis yang sedikit, dia tahan betul-betul dan tak keluar suara macam tak ada. Gelak pun dia macam gelak yang tak keluar suara. Dia boleh tahan. Gelak tersenyum macam tu kan. Senyum tidak membatalkan ni. Kemudian apa, bersin. Bersin di sini disebut bersin. Sebenarnya tidak membatalkan solat. Menangis terseduh-seduh, kalau berlebihan tu yang membatalkan solat. Okey, last kali lah ni insya-Allah. Okey. Tu macam mana menangis keluar air mata? Memang ada nangis yang keluar air mata. Ada. Kesian Ustaz Atta tu. Pandai dia bermadah-madah tapi sayang belum jumpa jodoh. Jadi apa, kalau keluar air mata dia tidak membatalkan keluar air mata. Jadi kan kita maksudkan suara. Kadang-kadang kita bukan mesti ni, kadang-kadang kita kena angin tu pun dia keluar air mata kan. Kita baca tu imam tu biasanya kipas dia talar dekat kita tu, kita keluar air mata tu. Jadi kalau keluar ingus, ada yang tanya, kalau keluar ingus tak najis, tidak membatalkan solat. Tapi jangan ditelan. Keluar ingus masuk mulut, telan batal solat. Asal jangan ditelan. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah penuh tuntas jawapannya pada malam ini, insyaAllah. Semoga bermanfaatlah untuk semua. Jadi kita jumpa lagi malam esok. InsyaAllah untuk malam yang kelima malam esok. Okey. Kita tutup majlis kita dengan tasbih farah insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, ramai komen situ. Terima kasih.